convention kita adalah kelangsungan daripada resolusi yang pernah kita ambil dalam convention yang lalu. Yang terpenting ialah asas-asas dan prinsip yang termaktub di dalam perlembagaan. Saya ingin sebut satu perkara, iaitu Islam sebagai agama persekutuan, di mana agama-agama lain bebas diamalkan di negara ini. Apa yang menarik perhatian kita dan perlu dipahami oleh umat Islam khususnya ialah agama Islam tidak bebas. Agama Islam tidak ada hak. Contohnya mahkamah syariat tidak ada hak untuk mengadakan kes lewat, kes rasuah, kes jenayah. Mahkamah syariat untuk nikah kahwin saja, untuk harta pusaka. Tak ada dalam perkara yang besar. Padahal Islam adalah agama yang perkasa, agama yang hebat. Tidak diperhebatkan Islam itu. InsyaAllah saya rasa ini akan kita tekankan aspek ini sebagai satu aspek yang penting yang menjadi perkara didukung bersama Pakatan Rakyat. Apa yang berlaku semalam ialah a day of infamy for Malaysia. You will go down into Malaysian history as a darkest day, not only for Malaysian politics but also for Malaysian judiciary and system of governance, and has brought home to many people, even more people, the need for change. In December 2000, Malaysians thought that a new start would be made to restore national confidence in the judiciary system, because the judiciary was one of the major institutions that came under assault under the Mahathir regime. 1987, the sacking of Lord President and 2 Supreme Court judges and subsequent events. So December 2000 was supposed to be a watershed, the beginning of a slow and arduous process to restore confidence in the judiciary, in the impartiality, in the independence, in the integrity of the judiciary. That was when now Tun Zaidin was appointed. So we thought a new beginning would be made, although nobody expected very high changes. But there is no doubt that during the tenure of Tun Zaidin, the rot in the system of the judiciary was stopped. Although the process to restore confidence was still a long one, but a start had been made. The rot was stopped in the 3 years that Tun Zaidin became the Lord President. What happened yesterday has completely dashed all those hopes. In back, we have gone back to an even darker period of the judiciary. Bagi pihak saya, Azizah, keluarga, ucap terima kasih kepada semua yang berikan simpati dan sokongan. Ini sangat bermakna. Saya ingat selain daripada kenyataan yang dibuat oleh YB Kit Siang, saya minta teliti juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Hadi semalam, Presiden PAS, kerana dia melahirkan pendirian yang agak jelas tentang sistem, yang rusak dan bobrok. YB Kit Siang menyebut bagaimana minggu yang lalu ini menunjukkan suatu tindakan yang cemas oleh Badan Kehakiman. Minggu lalu 28 hari bulan, minggu lalu hari Khamis begitu, Datuk Aziah, Hakim Mahkamah Rayuan, hadir sendiri dalam kes management yang selalunya yang dikendalikan oleh registrar, belum pernah begitu, dan menetapkan wajib jangan tolak ansur, mesti terus dengan 6 dan 7 Mac. Walaupun masa itu Rekarpal ada kes 39B yang hukum gantung. Dan padahal sebelumnya kami diminta tarikh ditetapkan 7 hingga 10 April untuk kes Mahkamah Rayuan. SPR tetapkan tempoh yang panjang membolehkan proses ini berjalan. Pada 5 hari bulan bila dibawa sertifikat of urgency kepada Mahkamah Persekutuan, belum pernah dalam sejarah Mahkamah Persekutuan bersidang dalam tempoh 1,5 jam dengan quorum 5 hakim Mahkamah Persekutuan, hanya untuk menghalang daripada sidang berterusan esoknya kerana jadual ditetapkan mesti diputuskan 7 Mac
mesti dihukum pada masa itu. Tak boleh ditangguh mitigation. Nak minta dokumen perubatan pun tak diberi, dan hakim tersilap cakap dengan mengatakan ini special circumstance. Satu kes ini special. Jadi diketepikan, dan hukuman diputuskan. Saya juga nak maklumkan di sini bahawa selain daripada kes ini, 11 hari bulan adalah kes menghukum Karpal Singh. Dan ini juga suatu tanda bahawa trend menggunakan mahkamah, kerana saya percaya dalam kajian dibuat oleh UMNO dan BN, mereka akan tewas di Kajang dan tak dapat pertahankan, kurangkan majoriti. Caranya ialah menggunakan badan kehakiman. Dan sebab itu saya juga seperti mana disebut oleh Tuan Guru Hadi Awang dalam kenyataannya dan juga YB Kit Siang, menggesa rakyat bahawa menolak ini bukan isu satu saya atau Karpal atau beberapa orang lain yang masih dalam proses mahkamah, tetapi untuk minta rakyat bangkit untuk mempertahankan keadilan dan menolak rasuah dan penindasan yang terus berlaku. Terima kasih.